Baik, ada apa pada 9 Mei? Okey, ya, sebenarnya detik bersejarah buat Malaysia apabila 2 tahun lalu pada tahun 2018 negara buat pertama kalinya berdepan bah besar ataupun tsunami politik yang menyaksikan senario politik dan tampuk kepimpinan negara berubah 360 darjah. Tarikh hari ini sepatutnya diraikan sebagai ulang tahun kedua Pakatan Harapan memerintah Malaysia. Namun ia tidak berlaku selepas arus politik negara sekali lagi bertukar wajah pada akhir Februari lalu. Dan wartawan Haida Ali ada butirannya. Tiada siapa menyangka Tun Dr. Mahathir Mohamad membuat comeback dengan mengemudi 4 parti politik pembangkang mampu menang besar pada pilihan raya umum ke-14 lalu. Buat pertama kali, Barisan Nasional tidak dipilih secara majoriti sekaligus menamatkan kuasa parti politik paling lama memerintah itu selama lebih 6 dekad. 9 Mei membuktikan suara rakyat mampu bergema menolak apa yang disebut sebagai kleptokrasi, menghukum ego, penyalahgunaan kuasa dan sumbang politik. Gabungan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, Parti Keadilan Rakyat PKR, Parti Tindakan Demokratik DAP dan Parti Amanah Negara Amanah pilihan paling dekat bagi memenuhi kehendak rakyat ketika itu sambil kompang GST, 1MDB, kos sara hidup, ekonomi serta integriti dipalu kuat sehingga kecoh seluruh media sosial dan kedai kopi. Pada masa itu 2018 tu mungkin mood rakyat pada ketika itu tidak bersama-sama UMNO dan Barisan Nasional. Ramai yang mahukan parti lain untuk mengambil alih pemerintahan dan juga kita kena ingat ada ketokohan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir ketika itu untuk menarik sokongan rakyat terutamanya masyarakat Melayu. Jadi itu menganjakkan rakyat untuk membuat perubahan. PH mengharungi 6 bulan pertama dengan cemerlang. Rakyat tampil membantu menyumbat dana kepada Tabung Harapan sebagai bukti komitmen bersama meraihkan Malaysia baru sekaligus membantu negara yang syarat dengan hutang. Malaysia selepas itu melalui fasa penjimatan, pelan perbelanjaan bersifat hemat dan mengurangkan pembaziran. PH juga agresif memerangi rasuah dan salah guna kuasa sejak hari pertama memerintah, malah tampil merunding semula projek-projek mega dan berjaya mengurangkan kos kerajaan. Namun selepas hampir setahun dimomokkan dengan hutang negara, rakyat mula tercari-cari tentang hala tuju dan nilai buku manifesto PH yang awalnya ibarat turun dari kayangan. Manifesto Pakatan Harapan itu terlalu mahal untuk dilaksanakan dengan menghapuskan GST dan berbagai inisiatif pro rakyat dan sebagainya. Jadi itu menimbulkan kesukaran dari segi praktisnya untuk menunaikan janji manifestonya. Berganjak bulan dan menghampiri tarikh ini iaitu 2 tahun pemerintahan, PH tersandung dalam arus politik dan rebah dalam dakapan demokrasi pada usia 22 bulan. Perpecahan dalam gabungan itu tidak dapat dibendung lagi. PH yang menang atas tiket kebersamaan akhirnya tidak dapat menampung retak sendiri. Bertitik tolak kepada gesaan dalaman agar Tun Dr. Mahathir melepaskan jawatan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Plot perpaduan PH selepas itu sudah tidak keruan. Malaysia disajikan drama langkah Sheraton, letak jawatan dan keluar masuk istana. Akhirnya kerajaan PH tumbang pada akhir Februari lalu setelah Tan Sri Muhyiddin Yassin membawa Bersatu keluar daripada PH dan bergabung bersama sekumpulan ahli Parlimen PKR yang diketuai oleh bekas Timbalan Presiden PKR Muhammad Azmin Ali. Bersama-sama PAS, UMNO, Gabungan Parti Sarawak dan parti kecil lain, mereka menubuhkan Kerajaan Persekutuan Perikatan Nasional PN. Dari segi moralnya, memang yang memenangi pilihan raya 14 adalah Pakatan Harapan. Mereka bertanding atas satu manifesto, satu simbol untuk memenangi pilihan raya. Namun dalam sistem kita membenarkan ahli-ahli parlimen yang dipilih rakyat untuk menukar sokongan, sama ada mereka mahu individu A atau individu B menjadi Perdana Menteri. Jadi itu tidak ada masalah dari segi sistem kita. Sistem kita memang menerima keputusan-keputusan seperti ini.
Muhyiddin beruntung hari ini kerana berdiri sebagai Perdana Menteri yang tidak mempunyai komitmen ataupun beban manifesto. Namun lain pula cabaran buat Presiden bersatu ini apabila kini berdepan dengan kerja sukar mengekang pandemik COVID-19 daripada menjarah dan mengancam keselamatan Malaysia. Ketika wabak ini mengalih perhatian jauh dari politik negara, semalam kita dikejutkan dengan kemungkinan berdepan dengan satu lagi drama. Speaker Dewan Negara Tan Sri Muhammad Arif Muhammad Yusof menerima usul Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk mengemukakan undi tidak percaya kepada Muhyiddin sekaligus menjadikan persidangan Dewan Rakyat yang dijadualkan pada 18 Mei ini sebagai tumpuan pemerhati politik negara. Kita melihat ahli politik ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Tapi adakah anda tahu apa juga situasi politik negara? Yang paling penat adalah pengamal media seperti kami. Bangga, letih, jelik dan suka duka kami selusuri dengan cermat dan akan terus merakam setiap sejarah serta peristiwa di hadapan mata kami untuk tatapan anda di rumah. 9 Mei, hari ini dalam sejarah. Haidar Ali, Bernama TV.